Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Menjadi pembahasan ulama, adakah baginda Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah dan melihat kepada Allah atau tidak? Kata Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala? Mata ni boleh tengok ke? Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada baginda Rasulullah mata yang boleh melihat segala-galanya dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita dapat membayangkan hakikatnya macam mana. Sebab yang tengok beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tengok kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjadi pembahasan ulama, satu mengatakan melihat kepada Allah adalah nikmat yang paling besar. Bahkan ia lebih indah daripada nikmatnya syurga. Dan itu hanya akan diberikan pada hari kiamat sahaja kepada penghuni syurga. Jadi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berlaku di hari kiamat bagi orang-orang yang masuk dalam syurga. Itu ijma', kesepakatan semua ulama. Dalilnya adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang bercahaya nanti di hari kiamat akan melihat kepada Tuhan mereka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan bahwasanya pada malam bulan purnama nampak jelas itu ada bulan. Kata baginda Rasulullah, nanti kamu di hari kiamat akan tengok kepada Allah seperti mana kamu tengok kepada bulan ini. Maksudnya jelas betul. Macam mana dengan mata ini ke, dengan mata hati ke, terpulang kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Nabi kata tengok-tengok macam mana terpulang caranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat untuk melihat kepada Allah di syurga atau di akhirat, itu semua ulama sepakat untuk mengatakan hal yang sedemikian sebagai hadiah teragung yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemberian untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada dalam doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Faham dong? Perbezaannya adalah di dunia. Boleh tidak melihat kepada Allah di dunia? Jawabannya, bagi selain para anbiya tidak boleh, kecuali dalam mimpi. Boleh ke orang melihat Allah dalam mimpi? Boleh. Tapi bukan bermakna apa yang dilihat dalam mimpi kalau wujud tertentu Allah itu begitu. Tapi apa yang terjadi antara dia dengan Allah melalui mimpinya, boleh catat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita kalau dia mimpi Allah Subhanahu wa taala dan ada macam dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para anbiya, ulama dalam hal ini ada dua pandangan. Satu berpegang kepada pendapat Siti Aisyah, mengatakan tidak mungkin, tidak boleh, karena melihat kepada Allah hanya dikhaskan nanti di hari kiamat sahaja. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, boleh untuk Rasulullah SAW sahaja. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim dikatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak boleh dikesan oleh mata, tetapi Allah boleh mengetahui apa maksud daripada pandangan mata. Dalam Al-Quranul Karim ada diceritakan bahwasanya Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, arini anzur ilaik. Wahai Allah, biarkan saya tengok kepada engkau, izinkan saya tengok kepada engkau. Katanya, innaka lan tarani. Wahai Musa, engkau tak akan mungkin tengok pada aku. Walakin anzur ilal jabal, tapi tengok kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kekal berada di situ, engkau boleh tengok aku. Engkau boleh tengok aku. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan gunung itu pecah, fa kharra Musa sa'iqa. Musa jadi pengsan karena dahsyatnya suara pecahan gunung itu.
Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, katanya Allah ketika menjawab kepada Nabi Musa yang minta kepada Allah, ya Allah biarkan aku, izinkan aku tengok kepada engkau. Allah jawab, innaka lan tarani, kamu tak boleh tengok aku. Kata beliau, Syekh Sya'rawi mengatakan, Allah tidak mengatakan saya tidak boleh dilihat, tapi Allah mengatakan kamu tak boleh lihat saya. Apa bezanya? Kalau dikatakan saya tak boleh dilihat, maka Nabi Musa dan selain Nabi Musa tidak boleh melihat sebab Allah tidak boleh dilihat. Tapi kalau Allah berfirman, innaka lan tarani, kamu tak boleh lihat, kamu yang lain boleh saja kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini nisbahnya ditujukan kepada Nabi Musa. Fahim dong? Jadi katanya kalau Nabi Musa dikatakan kamu tak boleh lihat, bukan bermaksud Allah tidak boleh dilihat ketika berada di dunia. Walaupun sebagaimana saya katakan manusia tidak boleh biasa, manusia biasa tidak boleh. Satu-satunya yang diberi izin untuk melihat kepada Allah di dunia adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bighairi kaifin wa inhisarin, tanpa kita membayangkan macam mana ya. Membayangkannya sudah tidak diperbolehkan. Sebab apa? Bayangan dalam otak itu makhluk, hatta khayal. Khayal itu ciptaan akal. Ciptaan akal adalah makhluk. Sementara Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi macam mana? Ya hanya Allah dan Nabi-Nya saja yang tahu macam mana. Kita hanya beriman sahaja. Walau bagaimanapun ada dua pendapat antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, dan kita akan bahasakan pada